Abadin, nama penuh saya Muhammad Syahrudin bin Muhammad Kalam. Saya berasal dari Kuantan, Pahang. Mengajar di SIC sebagai guru cemerlang bahasa Melayu. Okay. Kemudian jawatan jagalan itu seperti yang tertera lah. Tak perlulah abang nak baca panjang-panjang kan. Okay. Dan juga pencapaian pun seperti yang tertera. Untuk makluman, saya adalah boleh dikatakan orang panggil guru selebriti lah. Sebab saya dah keluar TV NTV7. Kalau anda perasan pagi tadi saya ada lagi di channel NTV7 jam 11 pagi. Okay, siaran yang dirakam lah. Jadi saya adalah guru pertama yang buat siaran untuk sempena PKP pada 2020 bulan 3. Mula-mula PKP buat tu ada siaran TV pendidikan. Saya adalah guru pertama sebab subjek BM. Okay, jadi saya dah pergi buat rakaman dan saya dah pergi ke Astro, okay, dan apa ni di Seri Pentas, okay, untuk buat rakaman. Okay, sekarang ni je saya tak pergi sebabnya apa ni jauh dah COVID kan. Baiklah anak-anak, jadi pada hari ini Abadin, saya bahasakan diri saya Abadin, seluruh negara. Saya pergi sampaikan seminar SPM. Untuk makluman, saya pergi seluruh negara. Setiap negeri saya dah pergi, termasuk Sabah, Sarawak, saya dah pergi dah. Jadi bila saya pergi seminar, saya bahasakan diri saya Abadin. Sebab saya punya prinsip, saya anggap pelajar itu seperti anak saya sendiri. Malahan Abadin pun dah biasa pergi ke SMK Badak, jumpa dengan Cikgu Gusuk. Cikgu Gusuk dah pencen ke? Boleh dah. Dia dah pencen ke? Dah. Bila Cikgu Gusuk pencen? Awal bulan 2. Oh, patut pun. Itulah kata itu adalah sahabat saya yang rapat lah. Sebab saya dengan dia dalam akademi. Okey, anak-anak, hari ni Abadin nak bawa anda apakah perkongsian saya dan saya difahamkan. Hari ni perkongsian saya nak bantu anda supaya mudah untuk mengarang kertas satu lah ya. Okey, dan insyaAllah saya juga kalau sempat saya akan kongsi ke kertas dua, apa yang penting. Okey anak-anak, dalam seminar pada kali ini atas tajuk BTOP, bagus awak, anda bertuah dan dapat agensi swasta yang kolaboratif untuk bantu anda. Terima kasih kepada BTOP. Jadi objektif kita pada hari ini, kita nak biarkan anda diberikan pendedahan tentang teknik penulisan yang mudah. Sebab bahasa Melayu wajib anda lulus baru dapat sijil. Wajib anda lulus baru dapat sijil bahasa Melayu. Kemudian kalau boleh lah kita nak biarlah kredit. Kalau nak ada ni tak kredit susah untuk anda masa depan anda nak sambung belajar, nak kerja. Jadi bahasa Melayu ni amat penting. Jadi pada petang ini Abadin akan bantu anda teknik mudah untuk mengarang. Sekurang-kurangnya anda dah ada bagaimana cara untuk menulis karangan. Okey, kemudian supaya anda dapat menghasilkan tulisan karangan dengan cara mudah, dapat menjawab soalan dengan cara yang betul dan dapat lulus yang paling penting. Lulus dalam mata pelajaran bahasa Melayu dengan baik dan cemerlang. Kalau awak buat betul-betul, tak mustahil anda boleh cemerlang. Baiklah anak. Semua orang tahu. Okey tak kalau awak nyanyi? Okey tak? Kau ni senyap je awak tanya. Okey. Untuk makluman, saya memang dalam seminar saya taklah kata straight sangat. Saya suka berseloroh, suka buat kecidan, suka tanya supaya sesi kita tidak membosankan. Okey, abang nak tanya, petang ni tak ada kelas ke yang serta ini? Ke dah ada habis tadi? Tak ada. Tak ada ya Ashraf? Ashraf duduk kat mana Ashraf? Ashraf Alimi. Awak duduk kawasan mana? Duduk kat rumah. Yalah, kat mana rumah tu? Kawasan, apa tanya kawasan mana? Kampung Kuau. Kampung Kuau. Okey. Charul Ruzlan duduk mana? Charul Ruzlan. Kawasan mana Charul duduk? Tak perlu malu, apa nak tahu je kan nak. Okey, kalau abang tengok dekat sini, cek. C-H-E-K. Cek. Cek dia dekat mana cek? Duduk Badak apa? Badak. Cek dah pernah jumpa abang sebelum? Dah ke? Tak pernah lagi ya? Sebab saya pergi sekolah awak masa tahun lepas ya? Sebelum COVID lagi tu. Okey, baiklah anak-anak. Jadi kalau malam pada petang ini, kalau ada sebarang persoalan, anak-anak boleh tanya terus ya. Okey.
Semua orang tahu bahawasanya karangan kita ada dua bahagian. Okey, iaitu bahagian A 30 markah, karangan Bahar Rangsangan. Okey, anda terus dengar, kalau anda ada pen anda catat. Mungkin bahan ini nanti saya akan bagi kepada pihak BITOM untuk panjatkan kepada anda lah ya. Okey. Jadi anak-anak, bahagian A ni karangan Bahar Rangsangan, iaitu dah akan diberikan gambar ataupun apa-apa sahaja. Tak semestinya gambar, jangan salah faham. Maksudnya mungkin dia boleh keluar dalam bentuk iklan atau, tapi sejak kebelakangan ini memang dia keluar graf lah, gambar. Okey, untuk bahagian A ni anak-anak kena faham. Anak-anak kena jawab semua apa yang diberikan itu. Iaitu kalau dia bagi 3 isi, anda kena jawab dah 3 isi yang diberikan. Okey, kalau dia bagi 4 isi kat gambar tu, awak ceritalah isi yang diberikan itu. Jangan tinggal. Okey, bahagian A minimum patah perkataan 200. Maksudnya anak-anak kalau dah dapat pangkat yang baik, anda wajib tulis 200 patah perkataan. Kalau nak mudah, awak tulis dekat kertas catatan awak tu, awak tulis minimum 2 muka surat. Karangan A minimum dia 2 muka surat. Okey. Jadi maksudnya dengan kata lain 3 isi lah. Okey, 3 isi untuk karangan A. Okey, maksudnya semua sekali kalau karangan A, kalau yang bagus, mereka akan hasilkan 5 perenggan. Perenggan pendahuluan 1, perenggan isi ada 3 dan perenggan penutup ada 1. Itu karangan bahagian A. Manakala karangan bahagian B, anak-anak, kamu ada 5 soalan untuk dipilih. Jawab satu saja, kamu ada 5 soalan. Soalan pertama biasanya dimensi. Dimensi ni maksud skop individu. Soalan kedua skop keluarga atau keluarga. Dan soalan ketiga skop masyarakat atau negara. Soalan 4, abang nasihatkanlah. Abang nasihatkan kalau soalan nombor 4 tu kebiasaannya soalan antarabangsa. Abah nasihatkan supaya tidak jawab soalan antarabangsa tu sebab agak sukar. Dan soalan kelima, soalan berunsur komsat sastra. Ataupun dia bagi awak kita ke peribahasa ke. Yang ini terulang. Kalau anda rasa mudah, silakan jawab. Kalau abah di SIC, abah suruh anak murid saya jawab pilih soalan sama ada 1, 2 atau 3. Dan lagi saya ulang, saya galakkan pelajar untuk pilih soalan 1, 2 atau 3. 4 dengan 5 saya tidak galakkan sangat. Okey? Yang 4 kalau antarabangsa memang abang tak galak lah sebab sangat besar bukunya. Okey, untuk bahagian B anak-anak, anda kena jawab 4 isi paling sikit. Ya, kalau budak yang pandai-pandai mereka akan jawab 5 isi. Okey, tapi kalau jawab 4 isi pun dah boleh dapat A. Okey, jadi kalau tadi bahagian A 3 isi, bahagian B 4 isi. Catat, bila abang cakap catat supaya dah ingat. Okey, bahagian B 4 isi. Okey, dan pastinya macam biasalah kalau dapat isi mestilah 6 perenggan kan. Pendahuluan 1, isi 4, penutup 1. Jadi hari ini abang ada nak ajar anak-anak semua bagaimana kita nak bina perenggan-perenggan tersebut. Okey, bagaimana kita nak bina perenggan-perenggan tersebut. Perenggan pendahuluan, perenggan isi, perenggan penutup. Nanti abang akan juga kongsikan tajuk-tajuk tudingan. Tudingan ni maksud tajuk-tajuk yang kita target lah. Bukan soalan sport, tapi tajuk yang perlu diberi perhatian. Okey? Okey, itu untuk pengenalan kertas 1. Jadi keseluruhan kertas 1 markahnya 130 markah. Okey. Kemudian anak-anak kertas 1 bahagian A ini yang abang dah cakap, kamu lihat tu pada skrin. Dah dipaparkan 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi, 1 perenggan penutup, barulah siap. Okey. Okey. Dan juga bahagian B, 1 perenggan cadangan isi 4 atau 5 dan 1 perenggan penutup. Perenggan penutup wajib buat tau. Kalau anak-anak tak buat, walaupun karangan anda siap, baca pun sedap tapi penutup tak ada, dianggap anda tak siap tugasan. Jadi tak bolehlah, penutup wajib anda buat. Okey. Kita lihat soalan A karangan Bahar Rangsangan. Okey, Rangsangan. Maksud Rangsangan tu ada soalan. Okey. Ada soalan?
Belum. Ada yang nak bertanya? Tak. Kalau ada nak tanya tu okey. Tak kita apa? Kalau apa ni tanya, ada siapa nak tanya? Okey, boleh tanya. Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Kakak ni faham ada tentang bahagian-bahagian soalan faham Faham. Anak-anak apa nak tanya? Anak-anak catat ke? Catat ke apa cakap ni? Catat. Ya ke? Abang tengok tak ada pun. Sebab siapa yang berani tu dia angkat nampak pen dia. Gitu. Mana tu Aifah Azman buka sekejap di mana-mana. Lia. Okey. Next. Okey, ini dia. Ya. Ya, Mi. In me. Tell me. Ada soalan? Sebab abang tengok Zul Hilmi dia on mic tu, siapa nak tanya. Ada tak lagi Zul Hilmi? Okey, kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada soalan, tutup mic dulu. Bila tanya, buka mic ya. Okey anak-anak. Untuk menganalisis kehendak soalan, menganalisis, jangan fikir menganalisis tu pening. Apa pula ni? Tak. Maksudnya untuk kita kenal pasti soalan dengan mudah, kita ikut formula task. Task ni maksudnya tema, arahan soalan dan siapa yang ada dalam soalan. Okey, contoh kita lihat tema. Ini bukan nak suruh ingat formula task ni, tidak. Tapi kaedah nak tahu soalan tu nak jawab apa, kita guna kaedah task, iaitu tema. Tema contohnya awak tengok je soalan tu, tema dia pasal semangat kejiranan contoh. Tema dia alam sekitar contoh. Jadi awak tengok tema apa. Contoh kita target tahun ni kan, target contoh kejiranan, patriotisme, itu tema. Kemudian arahan soalan ni kata kunci lah. Maksud apa yang kamu kena buat? Kamu kena bagi langkah, kamu kena bagi punca, kamu tengok. Jadi masa kamu baca soalan, pastikan kamu kena tanda arahan soalan itu. Kata kunci tu kamu kena tanda. Okey, kemudian siapa? Siapa ni macam subjek yang perlu anda libatkan. Contohnya, kita tanya peranan anda ke diri sendiri. Dia kata peranan keluarga. Keluarga. Maksud subjek-subjek itu ya. Diri, keluarga, masyarakat, sekolah, kerajaan, media massa. Jadi anda kena lihat aspek 3 perkara ini dalam soalan yang anda peroleh nanti. Okey, dalam yang soalan anda peroleh, ada kenal pasti 3 perkara ini. Bila baca je, okey, tema ni pasal patriotisme ni, semangat cinta ke negara. Contoh ya, okey, arahan, dia suruh buat usaha memupuk semangat patriotisme. Siapa? Usaha pelbagai pihak. Macam itu maksudnya. Cara kita nak kenal pasti analisis soalan itu. Okey, dan kita kena faham juga kata kunci ya. Kata kunci ni apa yang soalan minta. Dan kita kena tengok kata kunci yang sama makna supaya kita lebih faham. Kadang-kadang dalam soalan bila dia kata usaha, pelajar tak nampak sangat. Tapi kalau disebut usaha, anak-anak pun bulatkan perkataan usaha tu, awak berikan perkataan lain juga, contohnya langkah, cara. Jadi anda lebih faham. Jadi anda kena faham kata kunci yang ada pada soalan. Okey, ini contohlah kata kunci ni. Siasat anak-anak faham yang ni macam kamu buat rumusan kan. Bila buat rumusan kan kamu kena tukar. Dalam kalangan bukan kena tukar, tapi kamu nak kena faham apa maksud soalan. Okey. Baiklah. Dan bila kita lihat siapa, kalau dalam soalan siapa yang kita soalan tu menyentuh tentang siapa. Jadi kita boleh pecahkan. Jadi di sini abang buat begini nak biar anda faham. Kalau soalan kata diri, dia mesti sama ada diri sendiri tu pelajar saya ke, pelajar ke, murid ke, remaja ke, itu yang menyentuh diri sendiri. Yang maksud dia fokus dia apa? Kalau soalan tu berkaitan dengan keluarga, maka ahli keluarga lah. Baru ni ada salah seorang cikgu, saya tengok dari pergi mana, dia mesej saya, dia tanya, cikgu kalau soalan tanya ahli keluarga, saya pun jawab lah, kalau soalan tanya ahli keluarga, peranan ahli keluarga, maka kena cerita semualah apa yang ibu bapa buat, adik-beradik buat, abang, kakak, sebab kita ahli keluarga. Kalau dia kata keluarga je, kamu boleh cerita umum. Tapi kalau sebut ahli keluarga, kena sebut semua.
Okey. Okay, masyarakat maksud orang yang tinggal di sekeliling kamu yang berdekatan, itu masyarakat. Okey, kalau sekolah, sama ada pihak sekolah itu terdiri daripada pengetua, pentadbir, guru dan sebagainya. Okey, kalau kerajaan, mungkin kamu boleh ambil skop pihak berkuasa dan pihak bertanggungjawab lah. Okey, kalau media massa, kamu lihat media yang berkaitan. Contoh kamu katakan TV3 dan sebagainya. Jadi bila kamu sebut dengan jelas supaya kita nampak apakah subjek yang kita nak cerita. Subjek tu maksud siapa? Okey, ini analisis dulu. Bukannya kita buat soalan lagi, tak. Ini analisis. Okey. Okey Nana, jom kita lihat contoh soalan. Okey, Abang berikan contoh soalan. Misal kata soalan macam mana kita nak buat, nak kenal pasti. Okey, anda lihat pada skrin soalan ni kata, okey, Abang minta seorang lah. Abang minta chat. Chat boleh baca dah soalan chat? Chat sila baca chat? CHEX nama. Pada, cuba baca soalan. Lihat maklumat di bawah dengan teliti. Uraikan pendapat anda tentang kepentingan semangat kejiranan. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, chat. Apa nak tanya chat? Apa kata kunci dia, chat? Kata kunci soalan. Terkunci deh. Apa yang dia nak? Dia nak ke apa? Kalau kita kata, dia nak ke apa? Dia nak ke apa? Kepentingan semangat kejiranan. Tengok. Bila abang tanya kata kunci, mungkin chat macam keliru. Tapi bila abang kata patah, dia nak ke apa? Kepentingan semangat kejiranan. Jadi itulah kata kunci. Chat Boleh chat? Ya. Jadi dia tak penting. Okey, chat. Abang tanya sikit lagi. Kalau kepentingan, apa yang dia faham? Selain maksud kepentingan, apa lagi? Benda yang sama maksud dengan kepentingan. Kelebihan ataupun Faedah. Gitulah maksudnya. Bagus. Terima kasih, Cik. Maksudnya bila pelajar tahu kepentingan tu ada makna lain, yang macam tadi kat sinonim dia. Kepentingan ni rupanya faedah. Jadi lagi senang. Kalau nampak kepentingan mungkin nampak susah nak cerita. Tapi kata sebut faedah, bukan susah, memang mudah nak mengarang gitu. Kan? Jadi maksudnya awak tahu. Okey, dan ingat tu tulisan warna hitam tu. Antara 200 hingga 250. Maksud minimum dia 200. Ada pelajar tanya, apa? Kalau kita buat lebih 250 tak apa ke? Lebih tak apa. Tak jadi masalah. Yang tak bolehnya kurang. Faham semua? Sebaik Charul Ruzlan respon. Yang tu bila abang tanya dia, nanti lah batin. Faham abang? Bukan apa abang tanya tu nak tengok. Pelajar ni ada dengan abang lagi. Takut dia ada, dia tak ada. Okey. Jadi kepentingan hidup berjiran tu, kalau soalan pada skrin tu dia bagi 3 perkara. Okey. Khairul Azwan. Cuba baca kepentingan dalam 3 bulan. Cuba baca Khairul Azwan. Hello Khairul. Okey. Cuba baca 3 yang dalam bulatan tu. Apa kepentingan dia? 1. Mengeratkan silaturahim. Okey. 2. Menarik kedatangan pelancong. Bagus. Yang ketiga. Gila Khairul Azwan. Menjamin keselamatan Jadi itu yang soalan beri. Ya, bukan yang awak. Okey, yang itu yang soalan beri. Maksudnya bila yang soalan beri yang tu, kamu kena cerita lah 3 perkara tu. Okey, jadi langkah pertama seperti abang kata tadi, kita analisis soalan tu nak ke apa. Abang kena kata Kelantan ni bawa awak faham. Saya bukan orang Kelantan, jadi saya kata Kelantan nanti punya siap. Alah. Tak apa ke? Korang faham ke kalau abang kata Kelantan punya siap ke faham? beres ya. Beres jadi. Okey, jadi saya tak biasa. Saya tak biasa cakap Kelantan. Saya memang walaupun saya duduk Kelantan dah 16 tahun, saya cakap steady macam ni je. Tapi tak apalah nak biar dah sudah. Cakap Kelantan pun susah sebut. Apabila nak suruh buat awak behek, abang kita cakap faham lah. Okey. Maksudnya kita analisis soalan. Okey, tas tadi. Apa yang kita kena tas? Tema. Apa dia tema dia? Chat. Tema dia apa, chat? Tema soalan ni? Apa tema soalan ni? Tema ya. Tema dia apa?
Tu, ada kat situ kat soalan. Apa tema ni? Tu senario masyarakat kita. Masyarakat kita. Sebab apa masyarakat? Sebab Kejiranan. Okey. Okey, Ashraf Alimi. Ashraf Alimi, apa dia punya arahan soalan? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Alia, apa dia punya arahan soalan? Ya? Nak biasa. Ya? Apa arahan soalan dia? Atau boleh tolong Kepentingan tunjuk? semangat kejiranan. Ya, bagus. Dan orang kelompok dia siapa? Siapa kelompoknya? Masyarakat. Masyarakat. Okey, jangan malu jawab. Jadi ini cara kita nak analisis soalan. Bila kita tengok soalan tu, okey, dia punya kata kunci, dia nak kepentingan ni, tema ni tentang masyarakat ni sebab dia jiran kan. Tidak masalah senario ni. Okey, jadi dia nak apa? Kepentingan. Okey, jom kita nak huraikan bagaimana. Okey. Jadi bila kita nak buat pendahuluan, okey, dua perkara yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan. Dua perkara. Apa yang bunyi tu? Siapa yang nak kecek tu boleh tutup dulu mic. Tutup mic tak apa kecek. Kalau tidak termasuk suara tiba tidak. Sebab kita rakam ni. Kita buat rakaman. Anda bersama Abah Din dalam studio Abah Din di Kota Baru Kelantan dalam rancangan program bersama SMK Badak. Tajaan Bitalk. Alright. Jadi pastikan anda nak cakap baru buka. Okay. Dua perkara anak-anak yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan. Dua perkara yang perlu ada. Bukan kena buat dua ayat. Maksudnya ayat tak apa panjang sikit pun. Tapi kena ada. Yang pertamanya pernyataan umum. Maksudnya kamu kena buat pernyataan umum tentang tema. Kalau tadi kan tentang kejiranan. Jadi kamu buatlah pernyataan umum. Pernyataan umum kita tadi abang akan tunjuk macam mana ayat pernyataan umum. Okey, biasanya mungkin anda akan start karangan dengan ayat masa kan. Contoh anda kata dalam era globalisasi ataupun dewasa ini, itu boleh juga. Dewasa ini semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin dipinggirkan. Contoh pun boleh juga, penyata lah tu. Okey, kemudian dalam perenggan pendahuluan juga perlu ada ayat arahan soalan. Ya, iaitu mesti berada pada akhir ayat untuk menggambarkan kamu menjawab tugasan. Okey, yang nak menggambarkan kamu menjawab tugasan. Okey, itu yang perlu ada dalam perenggan pendahuluan. Okey, ada siapa lah kecek ni. Okey. Okey, jadi kita lihat bagaimana kita nak mulakan ni. Contohnya ini ya. Ini contoh dia. Jadi kita nak buat perenggan pendahuluan mudah, kita guna formula ucap. Okey, kita guna ini untuk yang karangan mudah ni, nak lagi lulus ni, nak bagi lulus dengan nak bagi dapat baik yang dengan mudah. Kalau yang aras tinggi apa ada formula lain. Okey, yang ini nak bagi lulus dan juga nak bagi anda kredit dan dapat juga boleh dapat markah yang baik. Iaitu untuk perenggan pendahuluan kita guna formula ucap. Maksudnya ada 4 ayat. Ucap. Kita nak ucapkan ucap. Iaitu ayat pertama, ayat umum, bina pernyataan umum tentang tema atau isu. Kalau kejiranan, kita bina pernyataan umum tentang kejiranan. Kemudian ayat kedua, kamu bagi contoh. Contoh yang mudah orang faham tentang kejiranan itu. Contoh apa? Contohnya semangat gotong royong ke yang kamu nampak. Okey, kemudian arah iaitu bina pernyataan yang menjurus kepada soalan. Kamu bina, kamu buat ayat. Okey, satu berkaitan dengan persoalan. Sekejap lagi abang tunjuk dia punya ayat, jangan bimbang. Okey, kemudian akhir sekali kamu bina ayat tanya, iaitu ayat kata ayat persoalan yang menjawab arahan yang diberikan dalam soalan. Kalau arahan tadi kata kepentingan, contohnya apakah kepentingan? Itu masuk ayat persoalan. Okey, jom kita lihat secara detailnya. Okey, kita lihat secara detail bagaimana kita nak menulis perenggan pendahuluan. Okey, begini. Ni dia. Ucap kan? Okey, kaedah ucap. Jadi mula-mula kita bina pernyataan umum tentang tema. Okey, yang warna biru dengan merah tulisan tu. Jadi yang warna hitam tu adalah ayat umum yang abah cadangkan lah. Contoh bila nak start je, kamu okey, ni kita pasal jiran. Kamu pun buat ayat definisi lah, senang. Tak sangat, contoh lah, contoh. Kamu pun buat. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. Itu ayat yang paling simple.
Kalau pelajar yang lagi bagus, dia boleh buat ayat yang lagi jelas. Contohnya, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Dan menurut Islam, jiran adalah orang yang tinggal 40 buah rumah di sebelah kanan, di sebelah kanan. Itu kalau yang lebih detail, tak salah. Tapi dengan mudah kerana buat ayat penyertaan, beritahu dia apa dia jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan atau di sekeliling rumah kita. Cukup. Okey, pemeriksa faham dah. Oh, budak ni dia buat definisi. Dia beri tentang definisi jiran. Kalau tidak pun anda boleh buat macam tadi kan, Abang cakap tadi. Tutor kata dalam dewasa ini, semangat kejiranan dalam diri masyarakat di negara kita semakin terhati. Itu juga ayat pernyataan umum. Okey? Okey, kemudian kamu bagi yang kedua, Abang habis penerangan ni, Abang akan tanya habis pada perenggan ini. Ayat kedua kamu bagi contoh tentang jiran itu. Apa yang kamu boleh bagi contoh? Misal kata, jiran sangat penting kerana mereka lah yang akan menjadi sahabat dan orang yang akan membantu kita apabila ditimpa musibah. Okay, ataupun awak boleh kata mereka sentiasa berada di sekeliling kita dan mudah untuk berhubung sekiranya ada sesuatu urusan penting. Okay, kamu beritahu. Okay, peranan jiran secara umumnya, kamu beritahu contoh yang kamu faham tentang jiran. Iaitu mereka ni tinggal berdekatan dan boleh memberikan kita pelbagai pertolongan kalau ada apa-apa berlaku. Okey, kemudian kamu pun buat ayat arah. Okey, namun kamu nak pergi kepada soalan, nak masuk kepada tugasan kamu menjawab karangan. Namun semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat hari ini semakin dipinggirkan. Okey, kamu beritahu. Maksudnya kita tahu dah jiran ni penting, namun semangat itu ataupun budaya amalan hidup berjaya ini semakin dipinggirkan. Kemudian baru ayat akhir peringatan pendalam itu kita terus buat persoalan tentang tugasan kita. Okey, persoalannya apakah kepentingan? Ambil saja dari soalan tadi. Kalau kamu ingat soalan yang Abang bagi tadi tu, okey, kalau kamu perasan soalan tadi kita ambil saja. Ni Abang tekan balik. Ni dia. Ni soalan dia kan, yang warna merah tu, kepentingan semangat kejiranan. Jadi kita ambil balik soalan tu, okey, dan kita masuk je kat sini. Okey, persoalannya apakah kepentingan semangat kejiranan kepada kita semua. Jadi hasilnya kalau anda lihat bila anda nak gabungkan ayat tu jadilah begini. Perenggan pendahuluan. Okeylah tu. Okey, tak perlulah kamu nak buat panjang-panjang sangat. Kalau siapa yang dah mahir nak buat lagi panjang lagi senang. Okey, apa tinggal ini adalah hasil perenggan pendahuluan gabungan 4 idea tadi. Okey, Abang minta seorang sukarela, volunteer untuk baca perenggan ini dengan betul. Seorang volunteer. Abang dengar tadi suara chat jelas. Boleh chat baca 4 ayat ini digabungkan. Boleh chat baca chat? Boleh, Bah, boleh. Bagus chat. Abang suka chat. Sangat boleh. Okey, sila chat. Jiran adalah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita. Sebagai contoh, jiran sangat penting kerana mereka lah yang akan menjadi sahabat dan orang yang akan membantu kita apabila ditimpa musibah. Mereka sentiasa berada di sekeliling kita dan mudah untuk berhubung sekiranya ada sesuatu urusan penting. Namun, semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat hari ini semakin dipinggirkan. Persoalannya, apakah kepentingan semangat kejiranan kepada kita semua? Tepuk. Alhamdulillah. Chat. Kalau awak suka lah chat. Kalau awak suka tak? Kagum saya dengan suara awak. Abadin nak tambah sikit. Terkejut saya mendengar chat membaca begitu baik sekali ya. Masa ulas baca berita. Hebat orangnya. Tengok tu bagaimana penganjur berjaya congkil bakat anda sebenarnya. Dan bila anda bersoal dengan apa? Sedap cik. Jadi awak ni sebenarnya bagi saya lah, saya punya pendapat peribadi, walaupun saya tak kenal anda, dan sebenarnya anda banyak potensi. Cuma mungkin anda tak tahu apa potensi anda. Jadi pada hari ini kita dapat ketengahkan bagaimana cik membaca dengan baik. Kalau ujian lisan ni memang cemerlang lah ni. Terima kasih cik. Sama-sama, Bah. Bagus, ada semangat begitu. Okey, jadi anak-anak, Abah stop share dulu. Abah stop share sebab Abah nak tanya lah. Anda pun bolehlah buka kamera sebab Abah stop share. Okey, Abah nak tanya. Perenggan pendahuluan, acap. Faham tak konsep tu? Boleh tak siapa yang rasa ni bukalah kamera sian Abah cakap seorang. Okey, biasa kalau seminar seluruh negara kan pun memang Abah suka berinteraksi. Sebab kita bukan nak rushing, nak habiskan. Kan ni awak dah ingat, okey, perenggan pendahuluan. Sebelum buat soalan, Abah suruh buat apa tadi? Buat analisis. Kan? Analisis task tadi.
Bagus pun Akmal Nadira. Bagus Akmal. Hai Akmal yang kawan. Okey, bagus. Kemudian bila awak dah tahu hai. Bila awak dah tahu dan nak analisis, apa pun ajar anda buat formula pendahuluan dengan formula acap. Nampak dah satu. Okey. Faham tak Nur Akmal? Cuba tekan mic tu. Tekan dia punya lampang mic merah supaya boleh cakap. Tekan. Okey, Nik Nur Akmal faham tak apa punya penerangan? Saya Intan. Intan. Okey, Intan ada nak tanya apa pada Intan? Tak ada. Agani faham Faham. Ya, kalau kita baca soalan kita nak cari kata apa dia? Yang paling penting cari apa? Cari kata Kunci. Kata kunci. betul lah kata kunci. Biasa-biasa Intan kalau buat karangan senang ke susah rasa? Boleh lah. Boleh lah. Biasa kalau buat karangan sebelum ni guna kaedah apa? Ada guna apa-apa? Ada yang Cikgu Yusof bagi. Apa tu? Formula apa? Miso? Macam dia bagi satu kertas tu. Ada isi. Ada Fokus soalan. Gitulah. Ada macam miso, air tukar, sasetu gitu. yes. Kalau yang sama drama lah, abang kita dalam sekolah tu apa bawa formula miso, akhir masa I have to cut. air tukar, saya ada 2 kawan dan satu. Okey, bagus. Syafika gelak. Syafika. Nur Syafika Ajit. Bukalah kamera. Awak tengok tadi suara apa ni? Intan dengar tak suara tu tadi? Suara apa tadi Intan? Intan, suara siapa tadi? Nama sebenar dia siapa? Sebab dia keluar nama samaran. Tak tahulah. Mana? Nama samaran dia Syafiqah kot. bukan nama yang pelajar-pelajar yang bagus. Cek. CSGX. Nama sebenar dia siapa? Nama sebenar Pok Cik. Pok siapa nama Pok Cik? Haikal ke? Hai, Tak ingat lah. Ke? Betul tak Cik? Cik dengar tu ni. Cik nama sebenar. Ya. Hafiz Haika. Hafiz Haik. Hafiz Haikal. Cik, sedaplah suara awak ramai yang terpikat Cik. Okey, lepas ni awak boleh buat apa ni rakaman dengan Cik Rudy buat rakaman lain pula lah. Okey. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Kita memang sedang mencari bakat-bakat. Kita ada program after SPN insyaAllah. Ya, sama dengan program suka. Rudy Cik. Baik, bila lupa ni memang kau pula jadi moderator pun. Jadi saya pernah dilamar oleh untuk program tahun depan kosong. Program di bawah Kementerian Kesihatan. Tahun Okey, sekarang kita akan teruskan. Kalau tak ada soalan, abang akan teruskan. Teruskan untuk perenggan yang berikutnya. Okey, abang share dulu. Okey. Okey anak-anak, abang harap sangat, besar harapan saya supaya anda dapat satu formula mudah. Okey, kerana saya difahamkan petang ini saya kena tolong anda untuk memudahkan anda mengarah. Kalau sesiapa yang dah biasa guna formula abang yang miso, I have to cup, sasu, okey tak ada masalah. Teruskan kalau yang dah biasa guna. Okey, kalau yang tak biasa guna, yang mungkin yang dapat markah rendah sebelum ni guna formula ini. Senang je ucap. Ingat tu, pendahuluan guna ucap. Umum, contoh, arah dan persoalan. Okey. Macam nak tengok UPIP pula abang tadi kan. Okey, sekarang kita tengok pula perenggan isi. Perenggan isi kita tohucuk. Tadi ucap ni tohucuk. Apa pula tohucuk ni? Okey, jom kita tengok. Dalam perenggan isi untuk dapatkan pastikan anda lulus, okey, dan kalau boleh kita nak biar dapat paling tidak kredit, okey, ada perenggan isi tu anda buat 4 ayat, iaitu ayat topik, okey, ayat huraian, contoh dan ayat penyimpul. Penyimpul tu maksud penegasan. 4 ayat ini wajib ada dalam setiap perenggan isi. Sekali lagi ulang, 4 ayat ini wajib ada dalam perenggan isi. Sebab tu sama dengan abang, kalau abang I have to cup, isi ada, huraian ada, contoh ada, penegasan pun ada. Tapi abang lebih sikit kan, abang buat panjang. Itu untuk yang dapat cemerlang lah.
Jadi anak-anak, pastikan anda bina perenggan isi dengan 4 ayat ini. Okey? Jom kita tengok. Okey, kita ambil contoh isi pertama. Okey, isi pertama mengeratkan silaturahim. Okey, jadi bagaimana kita nak guna formula tawujud ni? Okey, apa dia ayat topik? Jadi ayat topik ni masuk ayat isi yang pertama kita nak maklum lah. Okey, kita pun start. Antara kepentingan, ingat, jangan buat antaranya. Kadang-kadang pelajar suka tulis antaranya. Antaranya tu salah. Maksudnya antaranya tu antara dia. Salah. Kamu kena tulis subjek dia apa. Antara kepentingan semangat kejiranan. Itu dia punya tema. Okay, jadi antara kepentingan semangat kejiranan termasuklah mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk. Jadi isi pertama tadi kita ambil dalam kotak yang warna merah. Okay, mengeratkan silaturahim. Buat ayat yang mudah. Jadi dapat dah jawapan dia, betul dah, itu isi yang diberikan. Kemudian kamu pun huraikan ayat itu. Kamu kembangkan dia dengan buat ayat huraian. Okay, hubungan baik antara jiran penting dalam mewujudkan kehidupan komuniti. Komuniti ni maksudnya masyarakat. Kalau kamu takut, kamu tak faham. Jadi hubungan baik antara jiran penting dalam mewujudkan kehidupan komuniti yang harmoni dan bersatu padu. Kita pun letak ubi, letak pihak yang sesuai. Bagai aur dengan tebing. Bukannya susah, senang je. Okay, maksud kita perlu hidup bersatu. Okay, bagai aur dengan tebing. Okay anak-anak, anda perlu bagi contoh supaya pemeriksa faham apa yang anda maksudkan. Jadi anda pun bagi contoh. Semangat kejiranan dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan seperti, itu contoh dia, gotong royong, hari sukan dan ziarah menziarahi. Itu contoh yang kamu nak. Jadi pemeriksa nampak, oh gotong royong, oh ziarah. Semasa melaksanakan aktiviti tersebut, penduduk akan bekerjasama, berkomunikasi dan saling bertanya khabar antara satu sama lain. Jadi maksudnya bila masyarakat buat benda itu, aktiviti gotong royong, hari sukan dan ziarah ni, maka masa aktiviti tersebut mereka akan apa? Bekerjasama kan? Berkomunikasi, cakap-cakap, membawang. Hello, bawang, Kak Pia, Cik Pia. Itu membawang tu. Dan saling bertanya khabar. Hai Kak Pia, apa khabar? Ni besarnya gelang, ya Allah. Bila ketawa lagi. Macam kan? Jadi dapat bagi contoh. Betul tak Siti Rafizah? Betul tak? Bagi contoh yang nampak. Barulah orang faham. Okey? Bila kamu dah bagi ayat isi, kamu dah buat uraian, kamu dah bagi contoh dan kamu buatlah ayat penyimpul. Penyimpul ni ayat penegasan. Menegaskan balik isi kamu tu betul. Jadi kamu pun buatlah dengan penanda wacana. Contohnya jelaslah bahawa. Okey? Jelaslah bahawa aktiviti ini pasti akan dapat menyatukan masyarakat yang berbilang kaum sekaligus, ingat tu ejaan sekaligus tu dijarah, pastikan sekaligus memupuk semangat kejiranan. Itu contoh kita buat ayat dengan isi dengan kaedah togucop. Itu isi satu. Okey, faham tak? Kamu beritahu isi, kamu buat huraian, kamu bagi contoh yang nampak dan kamu buat ayat penegasan. Jom kita beralih pula, kita tengok pula macam mana benda yang sama kita buat untuk isi kedua. Okey, apa nak dengar? Siti Rafizah. Cuba baca ayat topik Siti Rafizah. Okey, Khairul Azwan boleh? Khairul Azwan. Apa mencari pelajar-pelajar yang sporting untuk respon bersama saya petang. Baca berapa? Baca ayat topik dekat screen tu, ayat topik tu baca. Seterusnya, semangat kejiranan penting bagi menjamin keselamatan komuniti. Okey, itu ayat isi dia, ayat topik. Okey, ayat huraian. Ayat huraian Rafizah. Ini Rafizah ni dia baca dia sikit, dia baca sikit. Ini kalau buat uji suara ni nak buat jadi pembaca berita ni lari orang dengar kan. Okey, Siti Rafizah, ayat huraian. Okey, tak boleh. Okey, Ashraf Alimi boleh tak? Ataupun Faris. Faris boleh? Faris ye. Faris boleh. Okey, nampak tak respon. Nik Nur Akmal.
Nik Nur Akmal Nadira. Boleh tak? Silakan Lia. Lia. Silakan Lia. Ayat huraian ke cikgu? Ayat huraian. Bagus Lia. Baca ayat dia. Hal ini dikatakan demikian kerana kerjasama daripada jiran-jiran amat diperlukan dalam menjaga keselamatan tempat tinggal. Betul. Okey, abang nak tanya dia. Dia dekat rumah awak tu ada jiran ke tak ada? Ada Dekat taman ke ataupun kawasan kampung? kawasan kampung. Kawasan kampung. Ramai tak jiran tetangga anda? Boleh lah. Ya, okey. Abang nak tanyalah. Duduk kat jiran situ saling menjaga keselamatan tak satu sama lain? Jaga? Alhamdulillah. Contoh macam mana? Apa yang dia orang jaga? Contohlah. Dia orang nampak. Kalau nampak semangat kejiranan dekat tempat awak tu, apa yang awak nampak semangat kejiranan yang masih dipraktikan sampai hari ini? Selalu bertanya khabar. Membawa tak? Bawang lah. Lepas tu kalau bulan puasa ada tak buat-buat apa biasa awak nampak? Dibawa apa-apa? Ada tak? Ada? Buat apa? Contoh. Macam buka puasa, majlis buka puasa. Pagi ni kan hantar juadah kan? Macam itulah maksudnya. Lia boleh bagi contoh yang jelas. Masa bagi contoh tu buat macam tu. Kalau macam ayat uraian, okay, cuba baca ayat contoh dia. Ayat contoh. Sebagai contoh, banyak kes yang tidak diingini berlaku akhir-akhir ini seperti kejadian pecah rumah, ragut, culik dan penderaan. Okey, kes-kes ini penting tak jiran main peranan? Penting tak peranan jiran? Penting. Kalau awak tengok kan kes pecah rumah, kes ragut, culik dan penderaan ni, apa yang jiran boleh buat? Apa yang patut mereka buat bila dia tahu? Report polis. Bagusnya. Baguslah. Seronoklah jiran dengan awak. Awak prihatin. I like it. I like it. Jadi kalau kita tengok benda yang tak elok, kita kena buat apa Lia? Tolong. Jangan tolong, tengok. Jangan tolong, tengok. Tapi Rafiq sampai terbaring ni marah. Ya Rafiq. Okey. Jadi dia akhirnya ayat penegasan. Cuba dia baca. Apa-apa suka dengan suara dia. Jelas nampak. Okay. Dengan adanya mata dan telinga jiran tetangga, mereka bertanggungjawab untuk melaporkan kes tersebut kepada pihak berkuasa. Rukun tetangga juga boleh bergilir-gilir membuat rondaan pada waktu malam agar kawasan kediaman sentiasa berada dalam keadaan selamat. Oleh itu, kes-kes jenayah yang sedemikian akan dapat diatasi. Kampung awak ada ke rukun tetangga? Ada kot. Tak tahu. Yelah, kadang-kadang rukun tetangga ni kebanyakan tiba-tiba kaum-kaum Adam, orang lelaki kan. Jaga keliling kampung, bawa apa ni, kayu, bawa rock ni kan nak jaga cek. Sebab kalau tak jaga nanti ramailah budak-budak yang curi lembu lah apa. Awak ni kampung dekat pantai ke? Masih banyak pokok-pokok kelapa kan? Pokok nyok. Orang kata awak pokok nyok. Rumah awak dekat tak dengan pantai Irama? Jauh juga cikgu. Jauh juga. Bukannya kalau sekolah padat tu tak jauh dengan pantai Irama? Jauh juga. Ya, berapa minit nak sampai pantai Irama? 15 minit ke? Weh, jauh tu. Awak kat mana kampung? Cuba sebut nama kampung awak. Tak apalah, bukan apa. Abang nak tahu je. Kita sambil-sambil sembang. Okey, kampung apa nama? Dekat Badak juga. Badak. Nama. Okey. Abang nak tanya satu je asal usul. Kenapa nama kampung tu Kampung Badak? Yang awak Sebab tahu. tokoh tu nama Badak. Ada tokoh nama Badak. Tok Badak. Bukannya badak tu binatang. Bukan. Cikgu ingatkan Kampung Badak ni, manalah tahu dekat situ dulu-dulu tu banyak binatang badak kan. Badak berendam ke apa. Bukan kat binatang. Orang dipanggil sebagai badak. Nama dia Tok Badak. Nama dia Tok Badak. Bagus abang ni dapat ilmu. Tak tahulah Cik Rudi tahu tidak betul tak badak. Saya pun tahu hari ni lah nama tokoh rupanya. Cik Rudi pun baru tahu ya? Ya. Saya pun baru tahu. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Bagus informasi tu. Maksudnya dia ni memang anak jati badak lah ni.
Sebab dia tahu Tok Ubah tak berada. Dia Kita ni memang ingat- aktif orangnya. Aktif dan suka menolong. Saya ingatkan nama binatang. Aduh. Okey, bagus atas informasi. Terima kasih dia. Sama. Apa doakan supaya dia dapat result di pagi, dapat jawab Amin. semua Amin. dengan baik. Amin. Ya. Dia ingat formula apa tu? Formula apa? Tohucuk. Okey. Jom kita tengok seat 3. Dia ambil Seat ketiga ni anak-anak. Atman dah boleh. Balkis. Apa Balkis? Kita dah bayar ni. Tok Mat Balkis. Baik lupa tu Tok Mat. Okey, tak apa. Okey. Yang ketiga ni dia isi dia luar sikit kotak, iaitu menarik kedatangan pelancong. Okey anak-anak, kalau anda nak hasilkan kerana yang baik, ada isi yang anda keluar kotak, orang kata keluar daripada kotak pemikiran. Jiran ni kita kaitkan juga dengan pelancong, maksudnya di luar. Okey, nak biar anda faham, maksud bila kita hidup berjiran ni kita amalkan, masyarakat luar dia akan ingat, dia akan respect. Wah, Malaysia baguslah rakyat dia, boleh hidup bersatu padu. Okey, jadi bila kita hidup aman dan sejahtera, jadi kita dapat menarik pelancong asing sebab negara kita aman. Walaupun kita lihat negara kita ni pelbagai kaum. Okey, jadi ayat topiknya akhir sekali sebab isi yang terakhir. Semangat kejiranan yang ditunjukkan oleh komuniti. Komuniti, ingat komuniti. Apa maksud komuniti guys? Apa maksud komuniti? Masyarakat. Masyarakat. Masyarakat setempat dapat menarik kedatangan pelancong asing untuk bercuti di negara ini. Kita ambil contoh lah. Kalau yang paling dekat dengan kita, kita ambil Besut lah. Besut. Besut kan ramai pelancong pergi sebab ada pulau apa? Pulau Perhentian. Bagus Rafi. Perhentian. Jadi abang pun dah pergi. Korang dah pernah ke pergi Pulau Perhentian? Pernah. Jadi cantik kan? Jadi bila penduduk kat situ baik. Okey, bagus. Jadi Mak Saleh kalau kita lihat tu orang luar. Mak Saleh kau orang Negro, kau orang Jepun, dia datang, dia orang suka sebab melihat bagaimana kehidupan masyarakat tempatan yang dapat hidup aman, hidup berjiran dengan baik walaupun pelbagai kaum. Okey, jadi dapat menarik pelancong asing untuk bercuti ke negara ini. Okey, Balkis, Tok Mat dulu Balkis, abang cakap. Balkis dia lupa tutup mic lah tu, dia cakap dengan suara. Okey, kemudian ayat huraian. Okey, abang dah dengar suara Rafi Aiman. Baca ayat huraian Rafi Aiman. Rafi, baca ayat huraian Rafi. Boleh. Ayat huraian. Tu baca. Ayat raya. Dari negara luas mestinya tertarik untuk melihat sendiri persefahaman dan perpaduan dimiliki oleh masyarakat Malaysia. Di samping keunikan budaya dan warisan kesenian yang dimiliki. Okey, Rafiq, abang nak tanya sikit. Kalau dekat tempat tinggal awak tu, apa budaya yang masih lagi ada? Budaya yang lama-lama lah. Wow, ke apa yang ada? Budaya wow. Gasing kan dekat? Apa? Gas. Ada lagi tak budak-budak main gasing? Nanti sudah tiada, bang. Oh, sudah tiada. Kecik dua, sudah tiada. Bagus. Okey, yang ada apa yang ada? Permainan orang lama-lama yang ada. Apa dia? Wow. Kecik. Kecik Kelata kan ni? Tak apa, kecik kata. Apa-apa. Permainan wow apa? Apa Kecik. Main guli. Guli. Main guli. Awak pandai ke main? Batu selambut. Batu selambut. Ya. Bahasa formal dia batu serempat. Ya. Okey. Rafiq, ayat contoh Fi. Ayat contoh lah. Antara pelancong asing yang sering datang ke Malaysia ialah para pelancong dari Singapura, Indonesia, China, Thailand dan Brunei. Orang-orang Asia. Okey, maksudnya kita kena bagi contoh. Biar nampak. Contoh kena nampak je lah. Maksudnya okey. Orang Singapura, Indonesia, kita bagi contoh. Okey, ayat penyimpul dia, ayat penegasan. Natijahnya, kedatangan pelancong asing ke Malaysia akan meningkatkan ekonomi negara dan memperkenalkan Malaysia ke serata dunia. Barulah orang tahu. Orang kata tak kenal maka Tak cinta. bagus Rafiq. Boleh jadi DJ juga ni. Tak cinta. Rafiq. Laju saja sambungan yang tu. Tak cinta.
Ya. Bagus Rafiq. Rafiq kampung apa Rafiq? Saya Kampung Tawang. Tawang tak jauh lah. Apa kalau nak pergi Acut tu sekejap je, 20 minit sampai. Oh, dekat apa tu? Apa tu dekat Pelan Cepa. Oh, dekat. Kalau Pelan Cepa tu lalu ke Top Port Nilah tu, betul straight lalu ke Tawang tu kan, dekat je. Abah selalu lalu ke Bacun tu mana-mana anak, saya selalu lalu ke tempat Sarawak tu, kat lalu lorong ke sekolah awak tu sebab saya balik ke Pahang, saya orang Pahang. Dan Pahang pula letaknya di Kuantan, jadi lalu ke pantai lah. Kalau lama tak abang tak cakap Pahang, kau orang Pahang, Pahang, Kuantan. Kuantan. Okey, jadi anak-anak, abang harap sangat dengan yang Dik dah baca ni, kemudian Rafiq dah baca, Dia dah baca, 3 peringkat isi tadi, maka kamu faham susunan ayat isi mengikut formula Tohuco. Ingat, maksudnya ayat topik tu ayat isi. Jadi isi 1, isi 2, isi 3. Kemudian ayat huraian. Lepas ayat topik, kamu berikan ayat huraian. Kamu ceritakan huraian, sedikit huraian tentang isi yang kamu berikan. Kalau kamu tak nak pening kepala, huraian itu kamu buat dengan ayat 2 ayat sama ada, mengapa atau bagaimana. Itu kata kunci je lah untuk buat ayat huraian. Okay? Kemudian kamu ingat apa pesan? Dalam setiap peringkat isi, wajib ada contoh. Dan contoh ini ialah contoh yang orang mudah faham. Okay, kalau tengok kat sini kan, contoh pelancong asing dari Singapura, dari Indonesia. Okay, contoh tu kena beri yang orang mudah faham. Okay, kemudian dalam peringkat isi itu diakhiri dengan ayat penyimpul ataupun ayat penegasan. Tegas balik semula kita punya isi tadi. Ayat pertama tu kita tegaskan balik. Okey, jadi itulah formula peringkat isi yang cukup mudah untuk dikuasai. Kalau pelajaran skor A+ mungkin buat yang aras tinggi lagi. Kejap lagi abang akan selit lah. Mana tahu dalam kalangan orang ni ada yang mampu untuk buat aras tinggi. Dan kesimpulan karangan anak-anak. Kesimpulan, penutup secara keseluruhan, iaitu segala idea yang telah diberikan kita nak simpulkan dia. Kita nak buat, orang kata, nak merangkumi semua apa yang kita dah cerita. Peringkat kesimpulan yang baik sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 ayat. Cara paling mudah dengan menyatakan semula hujah yang telah kita buat. Kita nyatakan semula hujah itu, iaitu kita gunakan 4 ayat. Kehucaka. Dia boleh sebut ni? Apa boleh sebut? Kehucaka. Bawa mula ini pening-pening bunyi tu, tapi awak ingat ayat je lah. Ya. Acap, kucuk. Okey, iaitu ada 4 ayat. Kesimpulan, ingat ayat je. Ke tu kesimpulan. Hu tu hujah. Ca tu cadangan dan ke lagi satu tu kesan. Okey, maksudnya kita buat ayat yang 4 ayat mudah. Okey, kesimpulan, hujah, cadangan dan kesan. Okey, contohnya begini. Ni dia. Anak-anak yang bimbang, lepas ni saya akan bagikan dekat Bitop dia punya slide ni dalam bentuk PDF. Jadi bila Bitop akan forward ke anda, senang anda nak tengok. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. kita bagi dalam bentuk PDF jadi senang. Jadi budak boleh buka dalam telefon dia boleh tengok. InsyaAllah. Terima kasih banyak cikgu. Okey, dan kalau anak-anak pelajar, kalau you all nak macam-macam lah, awak nak contoh contoh karangan cemerlang ke, nak contoh contoh bahan-bahan tata bahasa kan, tak ingatlah bah ayat songsang ke apa ni, nanti awak boleh don't lepas ni ujung kan ada abang berikan abang punya idea dan sebagainya. Okey, ayat kesimpulan 4 ayat. Okey, ayat kesimpulan kita buat penyimpul je. Okey, kita letaklah sesiapa arahan dalam soalan yang berbentuk penegasan. Okey, contohnya kesimpulan. Kesimpulannya kita boleh mendapat pelbagai faedah dengan mengamalkan semangat kejiranan dalam kehidupan seharian. Contohlah, contoh ayat kesimpulan. Mungkin juga boleh buat ayat lain. Bukan bila kita kesimpulannya, kita adalah bersama-sama mengamalkan semangat kejiranan dalam kehidupan untuk kebaikan bersama. Pun boleh juga. Itu contoh ayat. Jadi maksudnya ayat mula-mula tu kamu buat ayat kesimpulan yang menunjukkan bahawasanya kamu nak menegaskan penting hidup kejiranan. Gitu. Okey, kemudian kamu beri satu ayat hujah yang boleh kamu kaitkan. Namun faedah berkenaan tidak dapat diperoleh sekiranya kita bersikap pentingkan diri sendiri. Kita pun letaklah satu peribahasa nak bagi nampak
adab kan. Pentingkan diri sendiri bagai enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing, ataupun kalau bahasa Inggeris self speech lah. Penting kita tak boleh lah. Kita tak boleh lah pentingkan diri sendiri kalau nak budayakan amalan hidup berjiran kan. Kita ada tengok kan, kadang-kadang hidup berjiran ni duduk sebelah-menyebelah tapi tak kenal. Lepas tu korang buang sampah rumah sebelah. Tak pun ada halang lah, letak pas bunga lah apa kat depan tu, berbalah pula. Jadi itulah kadang-kadang ragam hidup berjiran. Okey, kemudian ayat yang ketiga, ayat cadangan. Kita cadangkan. Kita sebagai penulis karangan itu kita cadangkan. Okay, oleh itu semua pihak perlulah memupuk semangat ini sejak kecil demi mengecap kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat yang berbelah bangsa di negara kita. Jadi kita punya cadangnya supaya kita ni budayakan amalan ini dari kecil lagi. Okay, terap dari kecil lagi supaya kita dapat hidup dalam masyarakat yang sejahtera walaupun berbilang bangsa. Kan kita banyak kaum. Jadi kita kena respect each other. Orang putih royak respect each other. Maksudnya kita kena saling menghormati. Sebab kita ada pelbagai budaya, pelbagai pemahaman yang berbeza. Jadi kita kena respect. Jangan ada sikap pentingkan diri sendiri. Okey, dan ayat kesan daripada cadangan itu, apabila semua pihak saling bekerjasama memelihara semangat kejiranan ini, tidak mustahil kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan seterusnya membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Okey, aman dan makmur. Jadi itu kesan dia apabila kita mewujudkan semangat kejiranan. Okey, jadi maksudnya senanglah. Apabila kita dah nyatakan tadi kesimpulannya, kita menegaskan pentingnya hidup berjiran. Okey, kita tekankan lagi jangan kita ada sikap penting sendiri. Kemudian kita cadangkan supaya amalan itu dipupuk dari kecil dan akhirnya kita dapat membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Itu je punya kesimpulan. Okay, anak-anak, jadi apabila anda gabungkan ayat itu, maka jadilah satu ayat yang lengkap. Okey, apa bagi volunteer? Siapa nak baca perenggan kesimpulan? Abang tengok penglibatan anda bagus, ramai yang berani. Okey, siapa nak baca perenggan kesimpulan? Dia. Saya. Okey, Lia. Silakan Lia. Kesimpulannya, kita boleh mendapat pelbagai faedah dengan mengamalkan semangat kejiranan dalam kehidupan seharian. Namun, faedah berkenaan tidak dapat diperoleh sekiranya kita bersikap pentingkan diri sendiri bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Oleh itu, semua pihak perlulah memupuk semangat ini sejak kecil demi mengecap kehidupan yang lebih sejahtera dalam masyarakat yang berbilang bangsa di negara kita. Apabila semua pihak saling bekerjasama memelihara semangat kejiranan ini, tidak mustahil kita dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan seterusnya membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Alhamdulillah. Jadi ingatlah formula tersebut. Okey. Ayat ada 4 ayat, kesimpulan, hujah, cadangan dan kesan dalam perenggan penutup. Jadi itu yang Abah Din harapkanlah. Jadi insyaAllah dengan perkongsian ini, Abah Din harapkan semoga anda dapat satu teknik untuk membina karangan yang mudah. Kalau nak karangan A+, lain pula. Okay? Itu untuk membina karangan yang mudah. Jadi itu muka intro di sesi sejam yang pertama. Jadi ada anak sebelum saya pas kepada Encik Rudy untuk mungkin nak ulas sikit ke nak apa-apa kan. Jadi kalau anda nak tengok video apa berkaitan dengan PDPC, PDPR ada berlaku. Okay, channel YouTube apa? Syahadin. Syahadin tu channel YouTube apa? Okay. Dan anda bila tengok tu jangan lupalah sedekah-sedekah lah subscribe. Okey. Dan kalau siapa nak follow IG apa buat personal sebab dah banyak kali kena hack. Jadi kalau ada follow IG apa, awak follow dan DM lah kata apa saya pada SMK Padang. Tu abang akan accept lah, abang terima lah. Kena ada langkah berhati-hati. Jadi abang punya IG Sadoka, abang punya channel YouTube Syahadi. Abang punya TikTok pun Sadoka. Sekarang ni kita kena menguasai teknologi dalam pelbagai bentuk untuk menyampaikan ilmu. Jadi
Untuk sesi pertama, Abang stop dulu. Lepas ni mungkin Abang boleh sentuh sikit kelas 2 yang perlu anda berikan perhatian. Jadi anak-anak yang nak tanya apa-apa, stay tune. Jangan lepaskan peluang ini kerana kita tidak sering ke udara. Okey, insyaAllah kita akan teruskan lepas ini kembali kepada moderator. Dipersilakan.